Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah, dalam video pembelajaran kita pada kali ini, sebelum tu Ustaz minta murid-murid kalau boleh like dan subscribe video ini. Dalam video pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid kita akan belajar mengenai Islam tahun 5 bidang sirah di bawah tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 150. Baiklah murid-murid. Dalam tajuk ni nanti objektif bagi kita murid-murid dapat mengetahui apa dia maksud pemimpin. Yang kedua, murid memahami peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Yang ketiga, murid-murid mengetahui ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Dan yang terakhir, murid-murid dapat mengambil iktibar daripada kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada yang pertama dahulu. Okey, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di dalam ni dia dudukkan sikap-sikap Nabi yang patut kita contohi, yang patut jadi teladan untuk kita supaya kita ikuti. Antaranya ialah yang pertama, amanah, menepati masa, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara hubungan dengan manusia, kuat beribadah, menjaga tutur kata dan adab sopan, penyayang, rendah diri, bertanggungjawab, menghormati orang lain, suka membantu, menghindari perkara yang sia-sia, mengasihi orang tua dan kanak-kanak, sabar, sentiasa bercakap benar, suka bersedekah, tenang dan pemaaf. Baiklah, murid-murid, apa dia pengertian pemimpin? Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada apa dia peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Yang pertama, menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Yang kedua, menyemai sikap hormat, menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Yang ketiga, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Yang keempat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Yang kelima, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Yang keenam, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Dan yang ketujuh, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Baiklah. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera, menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Yang kedua, merancang strategi peperangan. Yang ketiga, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Yang keempat, menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Yang kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Yang ketiga, menyatukan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara. Yang pertama, menghapuskan dasar ekonomi jahiliah. Yang kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Yang ketiga, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Yang keempat, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Dan yang kelima, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi kepada tajuk seterusnya, ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpin unggul Muslim. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan menghentikan dakwah baginda.
Yang kedua, berita telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat baginda bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Yang ketiga, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama. Apabila musuh sampai di sepadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Bani Quraidah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad SAW menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Yang keenam, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berlakunya angin kencang yang merobohkan kemah-kemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraidah. Mereka dikenakan hukuman setimbal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Okey, baiklah murid yang terakhir sekali. Tajuk kita ialah apa dia iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan. Yang kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Yang ketiga, menjalankan hubungan yang baik dengan bukan Muslim, berbincang dan merancang bersama-sama anggota kemesyuarat untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Yang keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah. Dan yang kelapan, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Baiklah, saya harap murid dapat mengambil pengajaran daripada kisah kepimpinan Nabi Muhammad SAW dan boleh dibawa dalam diri murid. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita pada pagi ini. Pada video kali ini, mudah-mudahan murid dapat apa yang kita belajar. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah kurang itu kelemahan Ustaz. Baiklah, sampai sini saja video kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.